Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Tajuk kajian kami adalah keberkesanan penggunaan kaedah PG dalam pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami, iaitu Lim Wee Poo, saya, Lu Yong Chen, Penny Teh Chi Hong, Lee Sing Hui dan juga Lua Mei Yi. Kami berlima berasal daripada sekolah yang sama, iaitu SJKC Kokwang 2, Budai Johor. Fokus kajian dan juga refleksi PDP yang lalu kami berdasarkan masalah utama, iaitu pendarapan. Pendarapan sememangnya merupakan masalah utama yang sering kali dihadapi oleh murid, terutamanya sekolah rendah. Mengikut Patrick Bunbury pada tahun 2009, operasi pendarapan merupakan salah satu topik yang mencabar dan sukar dikuasai oleh murid. Bukan itu saja, kajian lampau oleh Felix pada tahun 2005, Chan pada tahun 2011, Amar pada tahun 2007, Cohen dan Spencer pada tahun 2011, Razali dan Ahmad pada tahun 2012 telah membuktikan sememangnya pendarapan merupakan topik yang sangat mencabar kepada murid. Pada masa yang sama juga, mereka telah mendapati terdapat 3 kesilapan utama yang berlaku dalam masalah pendarapan. Iaitu pertama, kesilapan menyusun mengikut nilai tempat. Kedua, kesilapan dalam pengumpulan semula. Dan ketiga, kesilapan dalam pendarapan bentuk lazim. Kami juga telah mendapati murid di sekolah kami, iaitu SJKC Kokwang 2, telah melakukan kesilapan-kesilapan sedemikian. Ini merupakan kertas peperiksaan yang lalu, di mana peserta kajian ini telah melakukan kesilapan menyusun mengikut nilai tempat. Seterusnya, berlaku juga kesilapan dalam pengumpulan semula. Dan pada masa yang sama juga, kami telah mengenal pasti kesilapan dalam pendarapan bentuk lazim berlaku dalam lembaran kerja yang telah diberikan oleh guru. Maka, kami telah melaksanakan kajian dan kajian kami telah difokuskan kepada objektif kajian berikut. Dalam objektif kajian am, kami ingin mengatasi masalah pembelajaran murid yang lemah dalam tajuk pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Manakala objektif khusus kami juga telah dibahagikan kepada 2, iaitu yang pertama, untuk menguji keberkesanan penggunaan kaedah PG dalam membantu murid yang kurang mahir sifir dan juga murid yang tegal sifir dalam pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Dan yang kedua adalah untuk mengkaji sama ada penggunaan kaedah PG dapat menyemai minat murid dalam menyelesaikan soalan pendarapan yang melibatkan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Kumpulan sasaran kami adalah terdiri daripada 12 orang murid tahap 2 dari SJKC Kokwang 2 Skudai Johor. Murid-murid ini dipilih berdasarkan pencapaian yang lemah dalam menjawab soalan berbentuk pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Kami juga telah mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan sebentar tadi dalam lembaran kerja yang dibuat berkaitan dengan pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Dalam pelaksanaan kajian kami pula, kami telah memfokuskan kepada 3 intervensi. Iaitu dalam intervensi pertama, kami ingin membimbing peserta kajian dengan cara penggunaan kaedah petak, iaitu seperti mana yang telah disebutkan, iaitu kaedah P dengan betul. Dan pada masa yang sama, kami ingin menyelesaikan soalan. Kami ingin menyelesaikan masalah soalan pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit yang dihadapi oleh murid. Berikut merupakan langkah-langkah dalam kaedah petak, iaitu P. Contohnya, pendarapan 342 darab dengan 13. Pada mulanya, murid perlu membina 4 tiang, di mana keempat-empat tiang itu ditulis di bawah nombor yang telah diberikan di atas tadi. Okay. Seterusnya,
3 dibulatkan. Hal ini kerana murid perlu fokus kepada nombor 3 dahulu. Dan 2 darab 3 murid akan dapat 6. Tetapi dalam kaedah P, murid perlu menulis dalam 2 angka iaitu sifar 6. Dan garisan di tengah itu membezakan nilai puluh dan juga nilai besar. Maka seterusnya penerapan berlaku bagi 4 darab 3, 12. 3 darab 3, 9 dan ditulis dalam 2 angka maka sifar 9. Selesai sahaja penerapan 3, maka kini murid perlu petakkan nombor 1. Iaitu sekarang murid beralih kepada nilai 1 sahaja. Maka penerapan seperti mana yang telah berlaku sebentar tadi, 2 darab 1 ditulis sifar 2, 4 darab 1 ditulis sifar 4, 3 darab 1 ditulis sifar 3. Maka selesai bahagian pendarapan. Seterusnya, murid akan membuat penambahan mengikut petak. Di sini petak-petak ini telah diwarnakan, maka mudah untuk murid membuat penambahan. Petak merah hanya ada 1, iaitu 6. Manakala petak berwarna biru ada 3, iaitu 2 tambah 0 tambah 2 bersamaan dengan 4. Bagi petak berwarna hijau ada 4, iaitu 9 tambah 1 tambah 4 tambah 0. Sepatutnya murid akan dapat 14. Tetapi hanya 4 sahaja ditulis bagi nilai akhir bagi petak hijau dan 1 akan diletakkan di rumah yang sebelah, iaitu di rumah warna ungu. Okay. Seterusnya, penambahan berlaku di mana 1 tambah 3 tambah 0 tambah 0. Jawapan akhir adalah 4 dan bagi petak kuning pula adalah sifar. Maka jawapan akhir bagi pendarapan 342 darab dengan 13 bersamaan dengan 4,446. Dengan adanya kaedah ini, murid tidak lagi membuat kesilapan seperti mana yang telah diberitahu sebentar tadi. Seterusnya adalah intervensi kedua. Intervensi kedua ini dijalankan apabila kami mendapati terdapat 2 peserta kajian menghadapi masalah sifil semasa menjawab soalan pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Maka, intervensi ini telah diadakan bagi memastikan peserta kajian tidak lagi menghadapi masalah sifil. Berikut merupakan langkah-langkah bagi kaedah G, iaitu memberi maksud garis. Contohnya 3 darab 4, maka murid perlu melukis 3 garisan menegak dan diikuti 4 garisan melintang. Okay. Maka kedua-dua garisan ini ditindihkan, maka berlakulah titik persilangan. Di sini murid perlu mengira titik persilangan. Maka 3 darab 4 murid akan mendapat 12. Di sini kita akan dapat lihat dapat 12 titik persilangan. Maka pendarapan 3 darab 4 adalah bersamaan dengan 12. Maka kami teruskan dengan intervensi yang ketiga, iaitu gabungan kedua-dua kaedah tersebut, iaitu kaedah petak dan garis. Maka akhirnya menjadilah kaedah PG. Dan diharapkan kaedah ini dapat membantu meningkatkan kemahiran mendarab nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Berikut merupakan bukti pelaksanaan inovasi di sekolah kami, di mana murid menggunakan kaedah petak. Okay. Ini peserta kajian yang seterusnya dan juga peserta kajian yang seterusnya. Maka ini kita lihat keberkesanan kaedah kepada pengajaran dan juga pembelajaran. Berikut merupakan rumusan pencapaian ujian pra dan ujian pos. Terdapat 12 peserta kajian. Okey. A memberi maksud peserta kajian daripada tahun 6. B memberi maksud peserta kajian daripada tahun 5. Dan juga C peserta kajian daripada tahun 4. Contoh untuk peserta A
1, di mana keputusan ujian pra pada permulaannya hanya 4 daripada 10 soalan mampu dijawab. Tetapi dengan adanya kaedah PG, murid ini telah berjaya menjawab ke 10 soalan yang telah diberikan dalam ujian POS. Ini bermaksud kaedah PG membantu murid A1 dalam menjawab masalah pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Bagi A2 pula, daripada 0 meningkat kepada 9, A3 0 meningkat kepada 8, A4 0 kepada 6, A5 0 kepada 4, mana untuk murid tahun 6. Bagi murid tahun 5 pula, iaitu B1, iaitu murid pada permulaan ujian pra-nya hanya berjaya menjawab 4 daripada 10 soalan yang diberikan. Tetapi dengan adanya kaedah PG, 9 soalan berjaya dijawab dengan betul dalam ujian POS. B2 pula daripada tiada barang jawapan berjaya diperoleh dalam jawapan yang betul yang berjaya diperoleh dalam ujian pra, tetapi dengan adanya kaedah PG, kesemua soalan 10 soalan berjaya dijawab dengan betul dalam ujian POS. Diikuti dengan B3 iaitu 0 dalam ujian pra meningkat kepada 7 dalam ujian POS. B4 4 dalam ujian pra meningkat kepada 9 dalam ujian POS. Manakala untuk murid tahun 4 pula iaitu C1 4 meningkat kepada 9, C2 0 meningkat kepada 9, C3 0 meningkat kepada 8. Pada akhirnya, kami mendapati min ujian pra hanya 1.33 sahaja. Tetapi dengan adanya kaedah PG, min telah meningkat kepada 8.17. Bermakna 8 daripada soalan tersebut berjaya dijawab oleh peserta kajian kami. Berikut merupakan rumusan pencapaian ujian pra dan juga ujian POS peserta kajian. Di sini dapat dilihat bahawa keputusan ujian POS telah meningkat secara mendadak dengan adanya kaedah PG berbanding dengan keputusan ujian pra yang diberikan sebelum ini. Yang ini merupakan rumusan pencapaian min ujian pra di mana meningkat juga keputusan ujian pra dan ujian POS. Okay, seterusnya, kami telah membuat perbandingan dalam ujian pra dan ujian POS bagi murid A2. Di sini kami telah mengenal pasti kesilapan mengumpul semula telah dilakukan oleh murid A2 sebelum pelaksanaan kaedah PG. Dalam ujian pra, murid ini telah membuat kesilapan mengumpul semula. Tetapi dengan adanya kaedah PG, kesilapan ini telah berjaya diatasi dan murid ini berjaya menjawab dengan betul bagi soalan yang sama. Bagi kesilapan mendarat pula berlaku dalam ujian POS, dalam ujian pra. Dalam ujian pra. Dan dengan adanya kaedah PG, murid tersebut berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Bagi kesilapan yang ketiga pula adalah kesilapan kedudukan nilai tempat, di mana dengan adanya kaedah PG juga masalah ini berjaya diatasi oleh peserta kajian A2. Okay. Refleksi kajian. Setelah kaedah ini dijalankan, kaedah ini sememangnya dapat membantu meningkatkan kemahiran mendarab nombor 3 digit dengan nombor 2 digit bagi murid tahap 2. Ini dapat dibuktikan dengan adanya ujian pra dan ujian POS, pemerhatian dan juga temu bual yang telah dijalankan oleh kami. Dan berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, kaedah PG iaitu petak dan garis didapati berjaya menarik minat peserta kajian untuk mempelajari topik darab. Sebelum ini, peserta kajian kami amat takut untuk menjawab topik darab. Tetapi dengan adanya kaedah PG, kaedah ini telah berjaya membantu murid untuk lebih yakin dalam menjawab topik darab. Terutamanya pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Bagi cadangan kajian lanjutan pula, kami
ingin mencadangkan kajian lanjutan diperluaskan penggunaannya kepada pendarapan sebarang digit dengan nombor 2 digit. Dalam kajian ini, hanya pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit sahaja difokuskan. Tetapi, diharapkan dalam kajian yang seterusnya dapat diperluaskan lagi dengan penggunaan pendarapan sebarang digit dengan nombor 2 digit. Kedua, diharapkan juga kajian lanjutan dapat memberi fokus kepada sekolah aliran yang berlainan, terutamanya sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dalam kajian ini juga, kami hanya memfokuskan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina sahaja. Tetapi, diharapkan juga dengan adanya data daripada sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil, maka sememangnya kaedah ini dapat membantu murid dalam pendarapan nombor 3 digit dengan nombor 2 digit. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.